Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita di peringkat akhir kitab kita dalam Alamul Jin wa Syayatin. Kita silap saya surat 258. Betul tak? Dia tulis sini syarat bagi yang melakukan ruqyah. Jadi seorang yang ingin, sebelum hikmah, ini terakhir kan, ini hikmah. Seorang yang ingin menyembuhkan hendaklah memiliki keimanan yang kuat kepada Allah. Syarat yang pertama. Sebab tu kita kata orang yang nak mengubat ni pertama orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ataupun orang yang beriltizam dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu penting kalau kita nak cari orang yang berubat, carilah orang yang ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang ikut sunnah lah orang yang bertakwa. Ada pun orang yang ahli bidah, maka tak termasuk ahli takwa. Walaupun dia kuat ibadah, walaupun dia kuat salat, maka tak termasuk ahli takwa wal wara'. Lepas tu kita kata ahli sunnah. Nombor satu syaratnya ahlu sunnah. Jadi dia kata hendaklah memiliki keimanan yang kuat. Kita ada ciri memiliki keimanan kuat, kita tengok zahir lah. Iman ni kita tak tahu siapa yang orang tu iman kuat ke tak kuat, betul tak? Kita boleh tahu iman kuat tak kuat, kita tengok zahir dia, amalan dia. Jadi kalau dia orang yang sembahyang berjemaah, dia jaga Al-Quran, dia jaga pandangan mata, dia jaga pergaulan, dia jaga ikhtilat, dia jaga, maka ini kita kata ciri-ciri orang yang kita nakkan dia berubat kita. Adapun orang yang tak menjaga perkara tersebut, orang salat jemaah tak menjaga, hafazan tak menjaga, sunnah tak jaga, bid'ah tak sensitif, maka ini kita kata bukan termasuk orang yang memiliki keimanan yang kuat kepada Allah. Juga ialah orang yang meyakini pengaruh zikir dan bacaan Al-Quran. Nombor dua, iaitu orang yang tahu, sedar bahawa Al-Quran tu bawa pengaruh yang kuat. Adapun kalau orang tu hanya dia kata bacaan ni hanyalah cuba-cuba saja, mana tahu jadi ke tak jadi ke ataupun orang mencari Al-Quran dan zikir ni hanyalah sebagai alternatif setelah dia dah buat yang lain tak jadi, jomlah kita tengok kepada ruqyah pula lah. Nampak tak? Maksudnya ruqyah tu dia punya terakhir sekali, maka tak termasuk dalam golongan ni. Yang ketiga, selama iman dan tawakalnya kuat, maka kuat pula pengaruhnya. Seperti yang kisah sebelum ni kan, Imam Ahmad tadi, bila Imam Ahmad tu berubat, jin tu keluar. Bila anak murid dia berubat, jin tak nak keluar. Sebab Imam Ahmad bertakwa kepada Allah SWT, anak murid dia tak seperti gurunya. Jadi jin tadi tak nak keluar. Bahkan lebih kuat dari jin tersebut hingga dia dapat mengeluarkannya. Namun mungkin juga jinnya lebih kuat sehingga dia tidak bersedia keluar. Atau mungkin juga orang yang ingin mengeluarkan jin tersebut lemah sehingga jin justru menyakitinya. Terbalik pula, dia nak mengubah orang, dia terkena pula. Ini boleh jadi tak? Boleh terjadi. Itu boleh terjadi. Maka hendaklah orang tersebut banyak berdoa. Sebab tu dah nak berubat tu, orang betul-betul yakin kepada Allah SWT. Sebab kalau dia berubat tu, kalau dia tak cukup kuat kepada Allah Ta'ala, dia akan terkena balik. Satu. Yang kedua, iman dia tu sekarang ni mana dia rasa lagi kuat? Dia rasa dia takut jin ke dia takut dekat Allah Ta'ala? Sebab masa berubat tu,
Tuan tahulah kan, bila orang kena rasuk jin kan, dia mengilainya, dia buat muka dia. Kita pun dah seriau, dah seram. Masa kita pengalaman mula-mula tengok tu, kita yang baca ayat Quran, kita je takut. Kita baca ayat kursi gigil baca ayat kursi, kita yang takut. Terbalik pula. Patutnya kita yang kuat, kita yang baca ayat kursi tu, kita yang yakin, bukan kita yang takut. Betul guru kami kata, kalau Allah Ta'ala, jin ni hidup kat mana? Seluruh alam ke? Tak, jin dalam bumi je. Sekali-sekala dia keluar untuk mencuri berita di langit. Dan bumi ni banding dengan alam Allah Ta'ala ni berapa besar mana? Setitik je. Kalau dengan galaksi campur galaksi, setitik. Jadi kenapa kamu takut kat jin tu bandingkan Allah Ta'ala pencipta seluruh galaksi tadi? Dia kat sini, tapi sebab kita ni iman kita tak lemah. Sebab kita nampak apa yang keliling kita saja. Jadi sebab itulah kita tak ada kekuatan nak baca ayat itu, kita baca ayat tak jadi. Sebab tu cara ni ialah kita al-luju' kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hendaklah orang tersebut banyak berdoa dan minta pertolongan Allah serta membaca Al-Quran, khususnya ayat kursi. Jampi dan penangkal. Ibn Taymiyah rahimahullah berkata, mengubati orang yang kerasukan jin dengan jampi dan berbagai macam penangkal ada dua macam. Berubat dengan tangkal ada dua macam, dua jenis. Jika jampi tersebut merupakan hal yang diketahui ertinya, satu. Jadi syarat jampi nombor satu, mesti tahu maknanya. Satu ini penting ni. Kadang-kadang ustaz tu terkumat kamit, dia tak tahu apa dia cakap. Sedangkan walaupun dia mulakan dengan baca bismillah tadi, dia tak tahu makna dia bercakap. Jadi ini kata tertolak. Imam Suyuti rahimahullah dia kata syarat ruqyah, syarat nak jampi nombor satu, dia mesti faham makna, katanya. Dan termasuk yang boleh diucapkan ketika berdoa. Maksudnya bukan yang melanggar syarak lafaz dia. Macam kita kata, wahai jin, keluarlah kamu, contohnya. Ini kita kata jampilah juga ni. Kamu telah menyakiti si fulan dan si fulan, keluar. Bentuk jampilah tu. Itulah bentuk jampilah. Syirik tak? Tak syirik. Dia kata, wahai, aku merayu kepadamu dengan panglima segantang bukit Sigantang, maka keluarlah. Masa ini dah jadi syirik. Isti'anah, kita tengok sikit lagi. Okay? Dan berzikir kepada Allah dalam ajaran Islam. Maka jampi tersebut boleh dibacakan kepada orang yang sedang kerasukan jin sebagai usaha melindunginya. Terdapat dalam hadis sahih Nabi SAW, Nabi kata, i'ridu alayya ruqakum, bacakan kepada aku jampi kalian. Fa innahu la ba'sa birruqa ma lam yakun syirkan. Nabi kata sungguh tidak mengapa menjampi selama tidak ada syiriknya. Maksudnya selagi kita pakai apa-apa ucapan pun ketika kita berubat tu, selagi tak ada unsur syirik, tak ada masalah. Kan? Faham tak tu? Okey. Beliau Nabi SAW juga bersabda, siapa yang dapat memberi manfaat kepada saudaranya, man yastati an yanfa'a akhahu falyaf'al. Siapa yang dapat memberikan manfaat kepada saudaranya, maka hendaklah dia lakukan. Hadis ini jangan kita faham umum, manfaat angkat barang apa semua manfaat juga. Tapi hadis ni bila Nabi sebut ialah berkenaan dengan orang yang terkena penyakit rasukan jin atau gangguan jin. Jadi Nabi kata apa? Siapa yang beri manfaat kepada saudaranya, lakukanlah. Maksudnya kita boleh ruqyah orang, ya? Kita boleh ruqyah orang. Hadis ni hadis Muslim. Tapi jika di dalamnya terdapat kalimah yang diharamkan, seperti jika terdapat makna syirik, seperti yang sebut aku yang lepas kan, dia seru Ali, Abu Bakar, Umar, Usman, Ali. Abu Bakar tanah, Uthman, Abu Umar api, Ali angin, Uthman angin, Ali api, Ali api. Benda ni, ini kita kata ini syirik. Atau tidak diketahui maknanya, yang kemungkinan terdapat kekufuran di dalamnya. Ini bahaya. Kadang-kadang diseru nama sekian fulan dan fulan. Kita tu nama apa ni? Ataupun disebutkan kuliah lepas tulisan-tulisan tu kan, kaf haya ain sad terbalik-terbalikkan tu, maka ini tidak diketahui maknanya, huruf. Ni abajad, dia panggil abajad. Orang Melayu panggil abjad kan. Bahasa Arab panggil abajad ni maksud digunakan abjad-abjad tertentu untuk menjampi. Seperti tulis qaf, ha, mim, ha, alif dia pecah-pecah-pecahkan. Ada kadang-kadang Allah tu alif lam 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 lam, banyak sangat lam. Apa benda ni? Ada setengah tu alif dia banyak kan? Alif 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 tu lam 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 lam, ha lam 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 lam, ha 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 atas tu. Ini bukan nama Allah, itu syaitan, jin. Ini abajad.
Jadi tuan-tuan nampak je tangkal ada tulis abjad-abjad ni, buanglah jauh. Ustaz ke tok syekh ke apa, mufti besar mana bagi, buang je jauh. Ini adalah syirik kepada Allah SWT. Sepakat ulama' dalam bab katakan abjad ni syirik, boleh bawa kepada syirik. Maka tidak ada seorang pun yang boleh menggunakannya sebagai jampi, azimat atau sumpah, meskipun hal tersebut jin menjadi keluar dari orang yang dirasuki. Nampak tak? Walaupun dia pakai benda tadi, jin tu keluar, maka tak boleh juga buat tersebut. Kerana apa yang Allah haramkan, keburukannya tentu lebih besar dari manfaatnya. Mungkin manfaat dia jin tu keluar, tapi keburukannya lebih besar. Itu kaedah dia. Apa yang Allah Ta'ala haramkan, dia tak boleh jadi ubat. Dia bukan ubat. Okey. Kemudian Ibn Taymiyah rahimahullah mengatakan pada kesempatan yang lain, sesungguhnya para pelaku syirik sering tidak kuasa, tidak mempunyai kekuatan untuk mengusir jin. Sering bahkan mereka dipermainkan oleh jin jika mereka meminta jin tersebut untuk membunuh atau menahan jin yang merosaki tubuh seorang. Maksudnya bahkan jin tu yang permainkan lagi kat dia. Kemudian jin tersebut berpura-pura seakan dia telah berhasil membunuh dan memenjarakannya. Nampak tak? Ini saya kata dalam kuliah lepas. Kalau pakai cari ahli bid'ah, memanglah jin tu keluar. Tapi bila jin tu keluar, kita sangka jin tu keluar betul-betul. Rupanya dia buat-buat macam dah keluar. Yang penting dia dah buat syirik. Sama juga, kita buat cara syirik, minta jin tu bunuh jin yang satu lagi. Tok Umar tu bunuh jin tu. Akhirnya kata, oh aku berjaya dah bunuh, nampak macam tenang, dia lega apa semua. Rupanya tak. Sebenarnya jin tu kata, cantik, aku keluar kat dia, dia dapat syirik. Itu yang aku nak. Jin, dia tak berhajat nak menyakitkan orang. Berhajat je. Dia macam manusia juga. Kita ni buat sakit kat orang kalau bengar, marah kan, dapat penumbuk dia sekali. Untuk apa? Kepuasan hati. Dia bukan ada manfaat pun. Kalau aku tumbuk dia ada bagi makan kat aku, lepas tu tak ada. Untuk kepuasan diri. Jin juga buat benda yang sama. Jadi sebenarnya jin sebenarnya tak berhajat pun nak rasul-rasul orang ni. Untuk kepuasan hati dia saja. Namun benda yang dia nak ialah daripada kita adalah kita buat syirik. Itu dia nak. Kemudian meminta restu daripada jin, isti'anah bil jin. Sebagian orang ada meminta restu jin yang merasuki tubuh seorang dengan menyembelihkan sesuatu untuknya. Ini syirik lah. Dia minta jin tu keluar dengan kata, okey, kau keluar tak? Kalau tak, aku akan buat kau satu benda lah. Aku sembelih ayam seekor, kau keluar, contohnya. Ini syirik lah. Ini termasuk syirik yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Diriwayatkan bahawa Nabi SAW melarang menyembelih yang diniatkan untuk jin. Nabi katakan, man dhabaha li ghairillah faqad asyrak. Siapa sembelih kepada selain Allah Ta'ala maka syirik. Sebagian orang ada yang mengira bahawa hal tersebut termasuk berubat dengan cara yang haram. Ini adalah kekeliruan yang besar. Sebab sebahagian fuqaha, sebahagian yang pakar perubatan ni, dia kata apa? Tak apa kalau kita pergi, katakan dia kena jampi dengan bomoh siam contohnya. Dia kata tak apa, kau pergi bomoh siam tu balik untuk minta bomoh siam tu ubatkan dia. Itu dia yang fatwa kata, sebab ini tak ada masalah. Kata ini bab ni sebab kita nak membuang apa penyakit. Dia faham bab membuang penyakit dengan benda yang haram. Contohnya orang tu sakit, dia minum arak untuk berubat. Dia anggap benda tu sekadar haram, berubat, masalah berubat, bukan masalah akidah kat situ. Tidak, di situ ada masalah akidah, bukan masalah berubat semata-mata. Ya. Jadi kat sini, kerana sesungguhnya Allah tidak menjadikan kesembuhan pada yang diharamkan, walaupun yang dijadikan patokan itu maksudnya sandaran. Yang diharam adalah pendapat yang membolehkan berubat dengan barang yang haram seperti bangkai ataupun khamar. Jadi hal itu tidak boleh dijadikan dalil bolehnya menyembelih untuk jin untuk tujuan berubat. Sebab setengah orang dia menganggap bahawa itu adalah perbuatan yang haram. Macam kita dah sakit sangat, apa saja benda yang haram tu boleh darurat, dia kata. Dia kata darurat. Kan dia pun buatlah kaedah fiqah. Dia kata apa? Ad-darurat tubihul mahdhurat. Dia kata darurat itu menghalalkan, mengharuskan benda-benda yang haram. Kan ustaz, kalau orang sakit kan, orang tak ada makanan, tiba-tiba ada babi seekor, boleh makan tak babi tersebut? Boleh. Orang kata tu boleh, tu darurat. Itu juga kita ni darurat. Jadi tak ada cara yang lain melainkan nak suruh jin tu keluar, melainkan kena sembelih ayam ke, sembelih kambing ke. Macam nak jawab kedua golongan ni? Pertama, darurat tu dia ada banyak level. Satu,
Darurat bin daruratul khams. Yang paling tinggi sikit darurat apa? Darurat ni 5. Agama, nyawa, harta benda, maruah, keturunan, nasab dan keturunan lah. Jaga 5, daruratul khams. Bila kita sebut darurat, dia mesti terkena kat 5 ni, salah satunya. Sama ada darurat itu terkena kepada 5 keturunan, agama, nyawa, harta, keturunan, maruah. Macam mana? macam Susilawati. Susilawati ke siapa? Harta ni macam mana? Macam ni, contohnya dia takut kehilangan harta darurat, maka dia terpaksa buat satu, jaga yang menyebabkan haram tadi, untuk menjaga hartanya. Ataupun akal, dalam juga akal termasuk juga. Akal juga termasuk, nyawa akal. Akal juga termasuk dalam daruratul khams. Nak menjaga akal, akal tu rosak. Sebab tu Allah Ta'ala mengharamkan arak. Okey, contoh macam ni. Nyawa dia dah nak melayang. Dia kata, kamu kata ucapkanlah, kata benda-benda yang, atau benda kata terpaksa menjaga nyawa dia, terpaksa dia buat benda yang haram. Boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Dia nak menjaga nyawanya. Dia kata, kau tidur dengan lelaki ni, kata, aku akan bunuh kau. Boleh. Nak jaga nyawa dia. Terpaksa. Bunuh diri tu lagi. Bunuh diri tak boleh, bunuh diri dosa. Bunuh diri juga dosa. Tapi kalau dia tahan, tak nak juga, akhirnya terbunuh. Ini paling tinggi lah. Ini dipanggil azimah, bukan rukhsah. Boleh saya kata boleh, bukan maksud kita sunnah. Ni orang tak faham ni. Boleh tu maksudnya dibenarkan, diringankan baginya. Nyawa dia melayang, dia nak kena terpaksa buat satu benda yang tak elok. Kecuali ada benda-benda yang tak boleh lah. Contohnya, kau kena bunuh dia dulu dengan syarat kau nak hidup. Ini tak boleh. Kita tak boleh bunuh dia. Itu hak orang lain, tak boleh. Itu kaedah. Dia tak ada kaedah kata, sebab kau bunuh dia, sebab aku terpaksa, kau tidak, nanti dia bunuh aku. Tak boleh. Islam tak boleh benda ni. Habis tu ustaz macam mana nak buat? Buatlah warna macam mana pun. Lagi kufiqah tak boleh. Okey, kata balik tadi lah. Jadi kat sini, darurat mana kita buat? Darurat itu syirik ke darurat sakit? Syirik lagi teruk. Darurat menjaga agama tu lebih tinggi. Sebab tu Allah Ta'ala haramkan syirik. Ustaz yang kisah sahabat tu, yang dia kena letak, kan dia letak bunuh tu, kau mengaku Nabi Muhammad tu, dia maki Nabi Muhammad kan. Maki Nabi Muhammad SAW, hukumnya berkufur kan. Tapi sekarang ni hati dia tak redha. Itu isu yang lain. Sembelih binatang ni, dia buat dalam keadaan dia redha, mana boleh tak redha? Bukannya dia kena paksaan, menyawa dia nak melayangkan, apa tidak? Sejatuh. Yang kedua, darurat ni mesti muhaqqaqah, mesti darurat tu mesti confirm. Kalau kau memang itu je salah satu caranya nak mengubat. Ini tak ada cara lain. Banyak ruqyah, beribu-ibu cara lagi nak berubat. Dia tak boleh kata darurat. Kata apa kau makan babi, darurat. Rupanya ada sandwich kat situ. Sandwich tak sedap ustaz, tak kenyang. Nampak, itu kan darurat. Itu kan darurat. Darurat dia mesti dia kena confirm. Itu satu-satunya perkara yang boleh menyelamatkan nyawa dia. Lepas tu banyak orang kata, apa sebab apa kau kerja tempat haram ni, darurat. Mana ada banyak dia kerja yang halal. Ada satu orang ni kata, memberi fatwa, satu ustazah ni beri fatwa, dia kata, kalau orang tu dan perempuan yang kesusahan boleh kerja sebagai pelacur, dia kata. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kerja banyak lagi, kerja kedai minyak RM700 pun tak apa. Dia kata gila fatwa macam ni, fatwa yang kata buka ruang untuk kata sikit-sikit kan darurat. Pakai kita banyak yang jadi pelacur, minta maaf sebutlah. Alhamdulillah, akramakumullah. Dia kata ialah tekanan hidup, dia kata nak bagi makan anak, dia kata ini yang berlaku. Alasan-alasan dia kata darurat. Kata adakah itu darurat? Dia tak tahqiqkan darurat tu, masalah darurat tu dia tak tahqiqkan, dia tak pastikan betul-betul, maka itu tak termasuk dalam darurat. Jadi dia buat benda yang haram. Okey.
Nampak, kerana berubat dengan benda haram, terdapat perbezaan di kalangan ulama tentang hal itu. Sedangkan berubat dengan kesyirikan dan kekufuran, tidak ada perbezaan di kalangan para ulama, di mana mereka sepakat melarangnya haram. Okay? Allah Ta'ala alam bissawab. Okey. Selesai tak masalah ni? Masalah kita kata isu-isu jin dan perubatan ni. Semalam ada baru berlaku di masjid kami, masjid tempat saya kat Seramuk tu, perempuan kena ustazah kena rasuk dalam masjid. Lagi hebat tu. Ustazah kena rasuk dalam masjid lepas mengajar anak murid dia Quran. Itu dia kata Allah Ta'ala boleh kena siapa Allah Ta'ala kena kan. Jadi sahabat kita yang buatlah berubat tu. Dia tekan dalam masjid. Dalam masjid possible? Yes, dalam masjid lah. Dia tekan kat sini, dekat dia punya sendi dia. Bila dia bacakan ayat, lagi dia mengilai. Lagi baca ayat, lagi mengilai. Lagi baca ayat, lagi mengilai. Maksudnya kita tahulah itu jin lah tu, bukannya sakit jiwa. Kalau sakit jiwa kita bincang sebelum ni kan, sakit jiwa dia tak terkesan dengan bacaan ruqyah. Kalau orang sakit jin, dia baca je, dia akan terasa sakit, dia menjerit apa semua. Lepas tu bila kita tengok sendi-sendi dia semua ada. Sendi ni ada, sendi ni ada, sendi ni ada, sendi ni kata. So inilah kuat jugalah dia punya gangguan tu, agak kuat. Jadi kena hantarlah kepada profesional lah. Jadi kita berilah kepada yang sunnah punya lah, InsyaAllah bi'idhnillahi ta'ala, berubat. Jadi kita benda ni biasa benda ni biasa. So Allah Ta'ala melindungi kita daripada jin tersebut. Amin. Okey, yang terakhir, bab terakhir sebelum kita khatamkan kitab kita, kata Allah, kenapa Allah Ta'ala ciptakan syaitan? Kalau tanya, kalau orang bukan Islam ataupun orang yang liberal ni selalu tanya, kenapa Allah Ta'ala, kalau Allah Ta'ala nakkan kita jadi baik, kenapa Allah Ta'ala cipta syaitan? Soalan. Jawapan yang sama juga kalau orang tanya soalan, kenapa Allah Ta'ala cipta pembunuhan, kenapa Allah Ta'ala cipta babi. Kalau kata babi tu haram, kenapa Allah Ta'ala cipta babi? Kalau arak tu haram, kenapa Allah Ta'ala cipta kita arak? Okey. Jadi apa hikmahnya? Pertanyaan ini dijawab oleh Ibn Qayyim di dalam kitab Syifaul Ghalil. Dalam penciptaan iblis dan tenteranya terdapat hikmah yang rinciannya tidak ada yang dapat menghitungnya kecuali Allah. Nombor 1, berjuang melawan iblis dan tenteranya akan menyempurnakan darjat ibadah. Cantik Allah Ta'ala sengaja cipta benda tersebut supaya menyebabkan supaya kita ni menguatkan darjat ibadah kita kepada Allah, iaitu akan menyempurnakan tingkatan ibadah para nabi dan walinya, kerana mereka berjuang menghadapi musuh Allah dan kelompoknya. Mereka menentangnya kerana Allah dan membuat syaitan serta pasukannya sangat marah. Mereka berlindung kepada Allah darinya, kembali kepadanya dari keburukan dan tipu dayanya. Semua itu dapat menyebabkan kemaslahatan dunia dan akhirat yang tidak akan teraih tanpa adanya iblis. Maksudnya dengan adanya iblis ni kita ada usaha kuat. Macam kita lah, kita ni kita mengaji sunnah ni, bila ada musuh yang ahli bid'ah, dia keluarkan kitab-kitab, barulah kita pun ngaji lebih sikit. Dia keluarkan syubhat, kata hadis ni boleh buat bid'ah. Kita pun ya ke? Kita buka kitab, kita pun kaji. Oh tak, kita pun nak jawab balik pada ahli bid'ah. Kalau tak ada ahli bid'ah tadi, kita baca tak? Kita berilek kat rumah. Kalau Allah Ta'ala sentiasa menjadikan alam ini akan berlakunya pertemuan antara hak dan batil. Sebab Allah Ta'ala nak bagi tahu bahawa orang yang bila adanya yang batil ni, maka orang yang dari atas kebenaran ni kena bekerja untuk memenangkan kebenaran tadi. Sebab Nabi kata la tazalu ta'ifatum min ummati zahirina al-haq. Maka senantiasa di kalangan umatku satu puak yang sentiasa akan menegakkan kebenaran. La yadurruhum man khalafahum wala man khadalahum. Orang yang menghina mereka, yang pelekehkan mereka tidak akan dapat buat apa kepada golongan ini. Maksudnya akan senantiasa buat dalam kebenaran ni akan ditentang oleh musuh-musuh Islam. Dan musuh-musuh Islam ni datang ni dari mana? Idea-idea dia semua daripada syaitan. Seperti kita bincang sebelum ni kan, hadis Nabi, hadis riwayat Tirmizi dan lain-lain. Dan dia kata fa inna syaitan lamatun libni Adam. Syaitan itu ada bisikan jahat ke atas anak Adam. Semalam kita baca kitab sirah di tempat saya. Kita bincang macam mana ketika Nabi SAW nak hijrah itu, kan jin menyamar. Jadi orang tua bagi nasihat. Bila dia kata apa nak buat kat Nabi ni, yang kata nombor satu kata apa? Kita halau dia daripada Mekah.
Kita halau daripada Mekah ni, biar duduk jauh-jauh, jangan kacau kita. Kita pun aman daripada dia. Jin yang menyamar jadi orang tua, dia kata apa? Jangan, ini idea yang tak bijak. Kalau kau halau dia nanti kat luar, dia cari dia punya tentera, dia punya pasukan, nanti dia serang tentera kamu balik. Nampak? Jin yang bagi idea tersebut. Itu juga dia kata, apa lagi nak buat? So kita penjarakan dia. Oh, penjara tak boleh. Penjara dia pengikut dia banyak kat luar. Pengikut dia akan sebarkan dia. Akhirnya dapat idea apa? Bunuh Nabi SAW dengan mengumpulkan setiap orang daripada kabilah-kabilah yang berbagai untuk bunuh Nabi SAW. Nampak? Siapa punya idea? Jin juga punya idea. Bila para sahabat radhiyallahu anhum berbincang, yang mula-mula 6 orang tu bincang Bai'atul Aqabah yang pertama, siapa yang bocorkan rahsia tersebut? Jin juga yang bocorkan rahsia. Sebab itu kita kata orang Islam ni macam mana pun kalau kita buat rahsia-rahsia, akhirnya jin akan jahat, dia akan pecahkan rahsia tersebut. Tapi ini kata benda yang biasa. Jadi sentiasa pertemuan yang baik dan jahat tu akan sentiasa berlaku. Jadi siapa yang perjuangkan kebenaran tu pasti akan ditentang. Sebab tu lah ini patah balik pada poin yang asas, iaitu kalau ustaz tu tak ada siapa yang menentang dia. Ahli bid'ah pun suka kat dia, ahli sunnah pun suka kat dia. Ustaz tu bermasalah. Ustaz tu ada masalah. Sebab apa? Dia mencari redha manusia. Bila pergi kat tempat bid'ah, dia kata bid'ah tu boleh. Dia pergi tempat ahli sunnah, dia kata bid'ah tu tak boleh. Cik redha manusia, kat sini kita kata bahaya. Semua pihak suka. Sebab apa kita kata tidak akan ada manusia yang disukai oleh semua orang. Ini hakikat dunia ni. Kalau semua dia nak suka, manusia semua suka kat dia, kita akan tengok yang fajir, yang jahat juga nak suka kat dia. Itu satu masalah yang besar. Itu masalah orang politik. Sebab dia nak orang baik suka kat dia, dia nak orang jahat pun suka kat dia. Sebab dua-dua boleh bagi undi. Orang yang disibukkan dengan sesuatu tidak akan meraih sesuatu tanpa adanya sesuatu itu. Maksudnya orang disibukkan dengan sesuatu, contohnya dengan ilmu, dengan kebenaran, tidak akan meraih sesuatu tanpanya ada sesuatu itu. Maksudnya dengan adanya iblis ini, maka kita dapat meraih satu kedudukan yang lebih tinggi di sisi Allah. Sebab dengan adanya iblis ni, Allah Ta'ala tahu mana satu yang berjuang menghadapi berjuang untuk ikut perintah Allah Ta'ala, siapa yang ikut perintah syaitan. Satu. Yang kedua, hikmah Allah Ta'ala jadikan syaitan adalah menumbuhkan rasa takut terhadap dosa. Dosa yang dilakukan oleh iblis dan menyebabkan kedudukannya menjadi rendah dan hina, padahal sebelumnya kedudukannya setara dengan malaikat, akan menumbuhkan rasa takut yang kuat dan bahkan sempurna pada diri malaikat dan manusia. Maksudnya kita tahu kan keadaan malaikat yang tinggi dahulu, dan juga syaitan, iblis mula-mulanya kan kedudukan dia tinggi. Kalau kita baca kitab-kitab tafsir, antara yang meleraikan masalah jin kat bumi dulu ialah iblis. Walaupun riwayat ini dipertikaikan kesahihannya, tapi ini masyhur dalam kitab-kitab tafsir dan kitab-kitab sirah, kitab-kitab tarikh sejarah. Kita kata masa jin dulu manusia berperang, jin berperang, bergaduh, maka iblis yang meleraikan masalah itu, menyelesaikan masalah tersebut. Sebab itulah bila malaikat nak Allah Ta'ala nak ciptakan Nabi Adam, menciptakan Nabi Adam, maka malaikat kata, kenapa kamu nak cipta puak yang akan berbunuh-bunuhan? Maksudnya malaikat dikiaskan manusia dengan jin. Sebab dua-dua ada satu persamaan. Apa dia? Iaitu nafsu. Yang dua ada persamaan yang sama, iaitu ada nafsu, ada akal, kemudian dua-dua ada keinginan diri yang kuat. Dan jadi kat sini bila malaikat kata kamu nak cipta yang berbunuh-bunuhan, maksudnya dia tahu bahawa manusia ni perangai buruk, bahkan jadi perangai buruk. Tapi kat situ iblis yang selesaikan. Dalam keadaan iblis yang telah selesaikan kedudukan yang hebat tadi, duduk dalam syurga pula tu, betul tak? Maka Allah Ta'ala telah menghalaunya kerana kesalahan dia tadi. Kerana dia ada hasad dan dia juga ada istikbar. Dua benda yang ada pada iblis, iaitu hasad dan takabur, menyebabkan dia telah terkeluar daripada syurga. Jadi kat sini menimbulkan rasa takut dekat kita. Kita ni kedudukan kita tidaklah lebih tinggi daripada iblis ketika itu. Nampak tak? Kedudukan kita taklah lebih tinggi daripada iblis ketika dia buat baik tu. Itu apa yang kita dah buat. Namun kadang kita yang lemah ini, yang lebih hebat, iblis lebih hebat dari segi fizikalnya, daripada apa semua, maka kita ni pula lebih takabur dan lebih berhasad daripada, lebih hasad kita lebih daripada iblis tadi. Dekat sinilah kita kata iblis terkena, dihalau daripada syurga. Kita
Kalau buat benda apa yang iblis buat, kita juga bakal dihalau oleh syurga. Wa na'udzubillah min zalik. Ini tidak diragukan lagi. Manakala malaikat menyaksikan hal tersebut, semakin meningkat tingkatan penghambaan, ketundukan dan takutnya mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana seorang budak raja, hamba raja, manakala dia menyaksikan salah seorang di antara mereka mendapat kehinaan yang sangat rendah, tidak diragukan lagi bahawa hal itu akan menjadikan ketakutan dan kehati-hatian mereka semakin bertambah. Maksudnya, ya, kita takut kan, orang tu dah kena dah, nampak? Kita hati-hatilah. Macam kita ada pekerja yang ramai, pekerja tu buat silap, kena marah dengan bos, teruk kena marah. Dia kata, jangan jadi macam dia, kena potong gaji, kena apa semua. Aku tak nak buat macam dia. Macam tu juga Allah Ta'ala jadikan iblis sebagai contoh kepada kita, supaya jangan jadi macam dia. Nombor 3, dia kata pelajaran bagi mereka yang merenungkannya. Allah Ta'ala jadikan syaitan sebagai pelajaran tentang nasib orang yang melawan perintahnya. Apa nasib orang melawan perintah Allah? Nombor 1, Allah Ta'ala buat apa dekat iblis? Campak dari rahmat Allah. Lagi, dilaknat oleh Allah SWT. Lagi, tidak mendapat petunjuk daripada Allah Ta'ala. Nombor lagi, Allah Ta'ala menjadikan dia kekal dalam neraka. Lagi, ini semua kesan-kesan bagi orang yang merenungkannya. Sebab tu dalam Al-Quran banyak kali cerita pasal iblis dan syaitan. Kadang-kadang orang tak faham, dia kata, ustaz kenapa kejap-kejap lompat cerita ni. Kenapa tak dikumpulkan satu surah iblis je? Kan senang faham. Kan? Surah iblis saja. Jadi kita faham karakter iblis. Satu, macam kita baca buku ni kan, jin dan syaitan, satu buku je. Kita katakan sebab apa Allah Ta'ala jadikan dia berpisah-pisah. Sebab Allah Ta'ala beritahu, yang ni kisah dia bab lain, yang ni cerita pasal lain. Dia kaitkan dengan kisah yang kelilingnya. Macam kita baca kan kisah dalam surah Taha contohnya, kan? Kita cerita pasal apa? Iblis kan? Kisah Nabi Adam. Nabi Adam AS, kata Allah Ta'ala kata, kamu makanlah, fa innaka la tadma'u fiha wa la tadha, kamu la taju'a fiha wa la ta'ra, kamu tidak akan lapar dan kamu tidak akan berbogel selamanya, kamu tak akan haus selamanya, dan kamu tidak akan rasa panas selamanya, wa la tadha. Akhirnya kata apa? Fa waswasa ilaihi syaitan qala, dia kata apa? Hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Ayat tu dia kata apa? Wahai anak Adam, nak tak aku tunjukkan kau ada satu pokok yang mengekalkan kamu dalam dunia ni, dan kerajaan yang akan kekal. Kat situ, itu point dia. Allah Ta'ala cerita kat situ. Nampak? Allah Ta'ala cerita banyak kali dalam iblis dalam Quran, supaya kita ambil cerita daripada kisah tersebut. Apa yang Allah Ta'ala nak bagi tahu, setiap kisah tu pasti ada dia punya. Kalau dalam surah Al-Baqarah, fa'azallahuma syaitan. Dan surah Taha tak sebut fa'azallahuma syaitan. Dan surah Al-Baqarah disebut fa'azallahuma syaitan. Syaitan telah gelincirkan mereka berdua. Maksudnya apa nak bagi tahu kita? Macam manusia ni, kegelinciran manusia ni adalah disebabkan syaitan. Allah Ta'ala fa'azallahuma, Allah Ta'ala gelincirkan mereka berdua. Jadi kita kata, tak boleh kita kata lelaki saja yang kena. Macam orang Kristian kata kan, yang salah tu perempuan je. Tak, dua-dua sekali. Fa'azallahuma syaitan. Lepas tu Allah Ta'ala sebut dalam surah Taha, Allah Ta'ala kata apa? Fa'akala minha fabadat lahuma sawatuhuma, maka terbukalah pakaiannya. Fatafiqa yakhsifani alaihima min warqil jannah, maka dia mengambillah daun-daun daripada syurga tu, tutup dia punya kemaluan dia. Kitab Bible cerita macam tu tak? Sama kan? Fatafiqa lah. Tapi dia, ulama tafsir kata, kenapa Allah Ta'ala bogilkan Nabi Adam? Tak campak je, kenapa bogilkan dulu? Yang bogilkan, maksudnya juga bahawa orang yang melakukan dosa ni, seumpama dia telah membuat aib di hadapan Allah SWT. Lepas tu kita pelik, orang yang buat dosa depan manusia, dia tak rasa aib. Dia rasa aib, tapi di hadapan Allah Ta'ala dia tak rasa aib. Sedangkan seolah dia telah membogilkan diri di hadapan Allah. Lepas tu kalau kita baca kisah ni, subhanallah, banyak pengajaran dia. Ulama tafsir telah tafsirkan dengan cara yang baik. Jadi kat sini, bila kita baca kisah-kisah ni, baca kisah Nabi Adam, baca pasal iblis, apa semua, maka kita tahu inilah dia, orang yang telah merosakkan kita ni selama-lama ni. Jadi kenapa lagi kamu nak ambilkan dia sebagai
penasihat. Jadi kita boleh sedar betapa teruk syaitan ni. Dia kata, ni syaitan ni. Nampak? Dia kata, aku lambat nak malas pergi masjid ni. Syaitan. Tapi kalau orang tak rasa, dia akan rasa beratnya. Yang seorang yang ajak tu orang jahat nak ajak pergi masjid tu. Terbalik pula. Tak, yang lambat tu syaitan. Kata, ni syaitan lah ni. Ini melemahkan jiwa dia. Jadi kita kata kat sini sebenarnya dosa bapa manusia Adam sebagai pelajaran atas pelanggaran terhadap pelanggaran Allah atau menolak perintahnya, kemudian dia bertaubat dan menyesal dan akhirnya kembali kepada Allah. Maka bapa manusia dan jin pernah melakukan dosa, namun yang dilakukan oleh nenek moyang jin iaitu iblis tersebut merupakan pelajaran bagi mereka yang terus dengan perbuatan dosanya. Nauzubillah min zalik, ya. Sementara nenek moyang manusia alam adalah pelajaran bagi mereka yang bertaubat dan kembali kepada Rabbnya. Kata fashtabahu rabbuhu, Allah Ta'ala fataba alaihi fahada. Allah Ta'ala kata sebabkan taubatnya Nabi Adam tadi, apa jadi? Fashtabahu rabbuhu, Allah Ta'ala telah memilihnya. Fataba alaihi, Allah Ta'ala ampunkan dia. Fahada, kemudian wahada, Allah Ta'ala bagi petunjuk dekat dia. Jadi kita tahu orang taubat, Allah Ta'ala bagi tunjuk. Orang yang terus kekal tak nak bertaubat, Allah Ta'ala biarkan dia dalam kesesatan. Inilah maksud yang Ustaz selalu baca mukadimah, man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Maka Allah Ta'ala, siapa yang Allah Ta'ala bagi petunjuk dekat dia, maka dia tidak akan sesat selama-lamanya. Sebab apa? Jadi maksudnya apa? Adakah maksudnya Allah Ta'ala Allah Ta'ala zalim bila Allah Ta'ala sesatkan orang? Tak. Kerana kisah iblis tadi telah memberi petunjuk bahawa orang yang tak nak taubat pada dosanya, itulah orang yang tak dapat petunjuk daripada Allah. Orang yang bertaubat daripada dosanya, itulah orang dapat petunjuk daripada Allah. Sebab tu Allah Ta'ala suruh kita bertaubat, sentiasa taubat. Maka kita baca dalam Al-Quran selalu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian datangnya apa? Ihdinas siratal mustaqim. Maksudnya nak dapat ihdinas siratal mustaqim, kena buat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kamu tak buat iyyaka na'budu dan tidak beribadah kat dia dan tidak minta kat dia, kemudian kamu nak harapkan petunjuk daripada dia? Sebab itulah orang yang kata, ya berilah aku petunjuk ni, tak dapat apa petunjuk lagi, aku tak dapat lagi seru. Sebab engkau tak buat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kau buat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, pasti kau akan dapat petunjuk tadi. Itu kita kata kepada nasihat-nasihat kita pada orang yang mula nak berubah, nak berubah. Kalau dia tak kekal dalam cara dia yang lama, tak bertaubat, Allah Ta'ala tidak akan beri petunjuk kat dia. Seterusnya, kita tak baca semualah, baca sebahagiannya. Nombor 4, sebagai ujian bagi hamba-Nya, kata penulis kitab ni, Allah menjadikannya sebagai ujian bagi makhluknya agar tampak mana yang baik, mana yang buruk. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa hadaina hun najdain, dan kami bagi petunjuk mereka dua jalan. Maksudnya Allah Ta'ala kata, aku tunjukkan bagi mereka dua jalan. Wa hadaina hun najdain, aku bagi kamu dua jalan, jalan baik dan jalan jahat. Allah Ta'ala dah jelaskan dah dengan detail dalam Al-Quran. Melalui siapa? Melalui iblis punya perangai. Lepas tu Allah Ta'ala cerita pasal Al-Quran iblis, cerita pasal Quran Fir'aun, cerita pasal dalam Quran Namrud, cerita pasal Quran lagi siapa? Abu Lahab. Allah Ta'ala cerita siapa? Musyrikin. Sebab Allah Ta'ala nak ceritakan jalan syaitan dan jalan Nabi Muhammad SAW. Dekat sini bagi jelas, poin yang jelas bahawa Allah Ta'ala tunjuk kat kita, dah jelas dah, ikut tak nak ikut saja. Tu Allah Ta'ala jadikan iblis sebagai contoh orang yang buat jahat. Tak jadikan Nabi Muhammad SAW, Nabi Adam, dan para anbiya contoh orang yang buat baik. Kalau tak ada contoh-contoh ni, apa contoh ni nak pakai? Macam Harry Potter punya contoh, mana dia tak ada? Nampak tu manusia ni kan, anak-anak ni kan, dia contoh baik dan jahat, dia bawa kisah-kisah macam tu lah. Hansel and Gretel, apa lagi? Kan, tuan-tuan jahat tak, dia jahat tak kan? Kita bagi kisah-kisah tak ada contoh untuk orang jahat tu. Jadi anak kita baca buku Dragon lah, apa semua, paling kuat pun jahat tu apa? Siapa jahat tu? Siapa jahat? Apalah witch lah jahat. Apa lagi contohnya? Superman lawan siapa?
Kalau Ultraman yang jahat tu raksasa tu lah jahat. Raksasa tu tak jahat, dia memang macam tu. Dia memang macam tu bangai dia orang kan. Raksasa tu macam harimau lah kan. Harimau apa semua tu, sifat dia. Ultraman berlawan. Jadi anak kita ni ditanam dengan baik dan jahat tu apa? Baik jahat tu pecah bangunan. Kalau kita cerita pasal iblis, nampak jahat ni apa iblis buat, apa yang dia kena buat, maka anak kita nampak jelas, ini baik, ini jahat. Kita tanam anak kita kisah-kisah yang tak apa ni, yang baik dengan jahat pun kadang-kadang setengah-setengah cerita. Yang perompak tu jadi baik ke tak? Perompak tu hero ke tak? Macam Ocean 11, Ocean 12, Ocean 13. Perompak tu yang syok, perompak tu yang hero. Lupa tengok. Nampak tak? Kadang-kadang cerita ni memang dia teruk. Orang yang keluar kata-kata kotor, SpongeBob, mulut dia kotor. Kadang-kadang cakap benda tak apa-apa kan. Itu yang jadi contoh baik dan jahat. Yang jahat siapa? Tuan SpongeBob, siapa jahat? Bos dia tu, Mr. Crab tu. Saya kat sini kata, bukan tak tengok-tengoklah, tak ada salah. Saya sekali nak ringankan jiwa kan. Tapi jangan kita jadikan anak kita jadi kriteria baik dan jahat tu. Ustaz yang tengok sebenarnya, kita tak tengok ustaz. Tak, kita bagi yang realiti, orang semua tengoklah. Takkan cerita pasal Jahmiyah ke apa, orang tak faham lah, tak dapat mencapai apa yang kita cerita ni, orang awam nak faham. Jadi kat sini tidak lakukan lagi, maka malaikat apa tadi? Jadi kerana Allah menciptakan manusia dari unsur bumi, padanya ada kemudahan dan kesulitan, baik dan buruk. Kan bumi ni kan macam-macam, ada tanah keras, ada tanah lembut, ada tanah yang poros, ada tanah yang menampung air. Ada tanah yang hitam, ada tanah yang putih, ada tanah yang busuk, ada tanah yang wangi. Ada tanah wangi tak ada, tanah yang elok kan, yang boleh pakai tu. Maka unsur itu suatu saat akan tampak. Maksud manusia ni, sebab tu dah manusia ni ada perangai macam-macam. Dalam hadis Nabi SAW, nampak tak baju bawah tu? Sungguhnya Allah menciptakan Adam dari segenggam unsur bumi. Makalah tercipta keturunan Adam sesuai dengan kandungan di bumi. Ada yang merah, putih, hitam, mudah, sulit tu. Ada orang garang, ada yang tak garang, ada yang senang kita berinteraksi dengan dia, ada yang tak senang. Ini perangai manusia biasalah. Kita tak boleh kata semua manusia sama, sebab kita daripada tanah, ada macam-macam tanah pun bagai-bagai. Itu juga kita ni ada macam-macam, ada hitam, ada putih, ada kurus, ada gemuk, ada tinggi, ada rendah. Macam-macam Allah Ta'ala jadikan. Dan perangai pun berbagai-bagai. Lepas tu apa ala syakilatih, kan Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala jadi manusia ni ala syakilatih, bentuk-bentuk yang berbagai-bagai. Jadi bila bentuk yang berbagai itu, sikap dia pun berbagai. Bila sikap berbagai, maka ada yang mudah terpengaruh, ada yang susah terpengaruh, ada yang bersikap tegas, ada yang tak tegas. Jadi kita kata apa yang merupakan unsur dasar, maka dia akan tetap ada pada diri makhluk. Berdasarkan hikmah Allah, agar unsur tersebut muncul, dituntut dan diperlukan sebab untuk itu. Maka adanya iblis merupakan sebab adanya dibedakan mana yang baik dan yang buruk. Poin dia sebut tadi, disebabkan manusia ni ada berbagai-bagai, jadi perangai kita pun berbagai. Oleh itu Allah Ta'ala jadikan iblis juga supaya kita ni boleh tahu ini ujian daripada Allah SWT. Sebagaimana diutuskan Rasul juga merupakan sebab untuk membedakan mana yang baik dan yang buruk. Maka Allahu liyadharal mu'minin ala ma antum alaih hatta yamizal khabitha minat tayyib. Cantik ayat ni. Hatta yamizal khabitha minat tayyib. Allah sekali-kali tidak akan membiarkan orang-orang beriman dalam keadaan kamu sekarang ini, sehingga dia menyisihkan yang buruk munafik dari yang baik, yang mukmin. Al-khabith wa tayyib. Itu tujuan Allah Ta'ala jadikan iblis tadi ujian supaya manusia tahu yang ni khabith, yang ni tayyib. Apa daripada iblis, ini khabith. Kalau Allah Ta'ala tak ceritalah, kita tak tahu pun bazir itu daripada syaitan, betul tak? Iblis. Kalau Allah tak ceritalah, tak tahu yang tangan kiri ni daripada iblis. Kalau Allah tak ceritalah, kita tak tahu hasad, dengki adalah iblis. Kadang-kadang orang anggap hasad ni satu urge untuk menyebabkan orang tu berjaya, betul tak?
Setengah orang dia ditafsirkan hasad tu ialah benda, kata kita kena ada hasad, kalau tidak kita berjaya. Dia kata innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maknanya tak tahu beza hasad dengan ghibtah. Itu istilah dipanggil ghibtah. Ghibtah ni ialah keinginan nak jadi bagus macam dia. Itu bukan hasad. Nanti orang tu pandai baca Quran, ya aku nak jadi macam dia lah. Dia mau balik ngaji, tengok test, Allah tak sampai lagi, ngaji tak sampai lagi. Itu ghibtah. Tengok orang tu banyak harta, banyak sedekah, dia buka tafisan dan sini dia buka. Dia pun ghibtah. Dia nak juga, aku nak ada duit yang banyak, aku nak buat macam dia juga. Itu banyak ghibtah. Walaupun pada dasarnya Nabi kata hasad dari segi zahir nampak macam hasad, tapi dia bukan. Itu sebab tu Nabi kata la hasada illa fi thatain, tidak ada hasad melainkan pada dua benda kan. Rajulun atahullahu ilman fa huwa ya'malu biha wa yaqdi biha. Dia beramal dengannya dan dia berhukum dengannya. Nampak tak? Kita tengok orang alim berhukum. Orang tanya soalan dapat jawab, tanya soalan jawab. Datang hati tu masya-Allah, alim Allah Taala. Jadi kita pun nak jadi macam dia lah. Ini dibenarkan. Wa rajulun atahullahu malan fasallatahu ala halakati fi sabilillah. Iaitu orang yang Allah Taala berikan dia harta lalu dia menggunakannya dalam fi sabilillah. Jika sini datang ghibtah, dia bukan macam orang kafir tu, hasad tu. Bahkan buku-buku motivasi orang kafir penuh dengan teori-teori yang macam ini. Teori-teori nifak. Saya sebut dalam kuliah selalu sebut untuk memenangkan jiwa manusia. Jadi kita buat senyum, kita layan apa semua. Nifak belaka, nakkan ganjaran dunia. Kalau Allah Ta'ala tak cerita dalam Quran bahawa benda ni nifak, benda ni daripada iblis, kita tak tahu, tak kita pun buat benda yang sama juga. Lepas tu kita kata alhamdulillah Allah Ta'ala telah menjadikan iblis. Boleh tak cakap tu? Boleh tak cakap tu? Alhamdulillah kerana Allah Ta'ala telah jadikan iblis. Boleh tak? Segala puji bagi Allah telah menjadikan iblis sebagai petunjuk, nak tunjuk kita bahawa dia tu adalah contoh orang yang sesat. Bukannya segala puji bagi Allah jadikan iblis supaya dapat menyesatkan manusia. Jangan kena faham tu. Jangan kata macam tu. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan iblis supaya kita nampak mana yang jahat, mana yang baik. Seterusnya, bukti sempurna kekuasaan. Nombor 5, bukti sempurna kekuasaan Allah yang dapat menciptakan sesuatu yang bertolak belakang. Benda ni, ini bahasa dia. Kalau bahasa Inggeris dia senang je, buat yang lawannya. Kuasa Allah Ta'ala boleh buat yang lawan. Misalnya adanya Jibril misalnya adanya Jibril dan para malaikat serta iblis dan para syaitan. Hal tersebut merupakan tanda kekuasaan Allah dan kekuasaan Allah dan kekuasaannya. Benda ni tanda kuasa Allah dan kuasa dia sendiri. Dialah sesungguhnya yang maha mencipta segala sesuatu yang berlawanan. Kalau Allah kata azwaja, Allah tak jadikan kamu ni berpasangan. Berpasangan ni bukan setakat pasangan lelaki perempuan. Allah tak jadikan pasangan positif, negatif, baik, buruk, tinggi, rendah, kembang, kempis. Ini mesti Allah tak jadikan. Dengan adanya orang yang tinggi, kita tahu orang tu rendah, betul tak? Kalau semua kampung tu semua rendah, kata, kau lah paling tinggi, kata. Kau lah paling tinggi. Kalau datang orang tinggi, taklah kita rendah. Adanya orang tinggi, kita tahu dia rendah, betul tak? Orang kampung tu semua ni slim-slim, dia kata, kau lah paling gemuk. Berapa berat kau? 54 kilo, dia kata. Gemuknya kau 54 kilo. Datang seorang godang, ini confirm gemuk, katanya. Itu juga orang yang pandai. Duduk dengan orang bodoh-bodoh, semua rasa dia paling pandai sekali dah. Datang orang pandai betul, orang kata, wah inilah pandai. Itu juga kita sangka diri kita baik. Betul tak? Lepas kita orang kafir, orang kafir dia sangka diri dia baik. Duduk dengan kafir kan, perbuatan dia, muamalah dia kata itu baik. Rupanya bila dibandingkan dengan apa yang dibawa oleh Allah Ta'ala apa semua ni, itu tak baik sebenarnya, itu buruk. Lepas tu orang yang tak mengaji Quran dengan sunnah, dia rasa yang barat tu yang paling baik sekali. Sebab dia tak nampak apa yang iblis tu buat. Itu ini antara hikmah Allah Ta'ala jadikan bukti kesempurnaan Allah Ta'ala menciptakan sesuatu yang berlawanan. Nombor 7, ujian. Saya lompat-lompat lain tu. Ujian untuk merealisasikan rasa syukur kepada Allah. Ya. Di antara hikmahnya adalah bahawa Allah senang kepada hamba-Nya bersyukur dengan hakikat dan pelbagai bentuknya. Tidak diragukan lagi bahawa keberadaan musuh Allah dan bala tenteranya sebagai ujian bagi wali Allah akan mendatangkan rasa syukur kepada mereka. Macam mana rasa syukur pula ni? Saya sebut tadi lah, alhamdulillah Allah Ta'ala jadikan syaitan. Sebab syaitan lah kita tahu mana yang jahat. Alhamdulillah Allah Ta'ala tak jadikan kita ni di kalangan
Syaitan. Kalau dia tak tahu mana satu yang syaitan, dia bersyukur tak yang dia ni sekarang berada dalam keadaan yang bukan jalan syaitan? Dia takkan bersyukur. Itu orang kafir laknatullahi alaihim, yang musuh-musuh Islam tu, dia tak nampak benda yang baik dan buruk. Dia tak rasa syukur kepada adanya Tuhan yang telah menyelamatkan sebahagian manusia yang baik pada yang berada jalan yang salah tadi. Sebab dia tak nampak. Dia tak rasa syukur sebab dia tak tahu mana yang baik, mana yang jahat. Dia sangka dia tu yang syukur mereka hanyalah bila dapat makanan, bila dapat rezeki, bila dapat itu je syukur mereka. Dia tak syukur dalam perkara-perkara macam ni. Lepas tu kita tak nak jadi orang macam ni. Setengah orang dia melanggar perintah Allah bila dapat makanan, alhamdulillah. Alhamdulillah lah dengan ini ini anugerah kita yang ke-8. Saya insya-Allah tahun lepas saya akan buat satu lagi, dia kata macam ni. Alhamdulillah. Dia tak tahu ke yang dia tu ikut iblis sebenarnya. Nak syukur apa ni? Dia kata dia merealisasikan rasa syukur yang sebenar. La haula wala quwwata illa billah. Itu kalau orang faham berkenaan adanya iblis, dia kata, aku ni bukan orang yang bersyukur lagi sebenarnya. Aku tengah ikut iblis, aku tengah ikut syaitan. Nombor 7 ni untuk merealisasikan rasa syukur kepada Allah SWT. Yang ke-8, melahirkan pelbagai bentuk ibadah. Yalah, syaitan ajak benda yang jahat. Contohnya, apa benda yang jahat tadi? Buat kita jadi pemarah, betul tak? Syaitan menyebabkan kita jadi marah. Dekat situ dia melahirkan ibadah apa? Ibadah sabar, betul tak? Sebab syaitan pengaruh kita jadi kita marah. Jadi Allah Ta'ala lahirkan satu ibadah sabar, betul tak? Syaitan ajak kita supaya ikut hawa nafsu. Dia melahirkan satu ibadah apa? Mujahadah, lawan nafsu. Allah Ta'ala, syaitan masukkan perasaan takut kepada makhluknya. Maka situ Allah Ta'ala terbitkan ibadah apa? Tawakal. Syaitan dia ajak kita kejahilan. Maka Allah Ta'ala timbulkan daripada kejahilan tadi ibadah apa? Ibadah menuntut ilmu. Syaitan mengajak kita kepada kemalasan. Maka Allah Ta'ala terbitkan ibadah daripada kemalasan tadi, ibadah apa? Rajin, ijtihad. Nampak tak? Jadi itu hikmah Allah Ta'ala jadikan iblis tadi. Dengan adanya tadi itu melahirkan banyak ibadah. Kata penulis, nampak tak? Ini adanya mahabbah. Sebab syaitan cipta benda jahat. Syaitan ajak pada benda yang jahat. Jadi kat situ dia timbulkan rasa cinta. Kita cinta benda yang baik dan benci kepada yang ibadah. Benci ibadah tak? Ya, seperti jadi ibadah. Sebab dekat syaitan buat benda yang jahat tadi, syaitan dia ajak orang buat jahat. Kat situ menerbitkan ibadah apa? Ibadah benci kepada maksiat. Nampak? Itu hikmah Allah Ta'ala jadi syaitan. Lagi inabah, kembali kepada Allah. Bila syaitan terbitkan atau syaitan mengajak manusia kepada buat maksiat, kemudian dia telah melakukan maksiat, apa dia punya ibadah daripada situ? Taubat dan kembali kepada Allah. Ibadah lagi. Tawakal saya sebut tadi, sabar, redha dan semacamnya. Semua bentuk ini adalah bentuk ibadah yang sangat dicintai Allah. Ibadah ini terrealisasi dengan jihad dan mengorbankan diri kepada Allah, mendahulukan cinta kepada Allah dari selainnya, dan jihad merupakan puncak Islam wa darwatu sinamihi, dan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka diciptakan iblis dan golongannya sebab tegaknya bentuk-bentuk penghambaan tadi. Kalau tak ada iblis ajak kepada orang jadi pemarah, maka orang tak faham makna sabar. Betul tak? Kalau iblis tak ajak orang kepada mengikut hawa nafsu, maka orang tak faham maksudnya berjihad, bermujahadah menentang hawa nafsu dia. Sekarang kita semua tahu apa maksud menentang nafsu, tahu tak? Semua tahu. Sebab kita sedar bahawa nak ajak pada benda maksiat itu adalah iblis. Jadi kita sekarang ni kita sedang menentang iblis. Kat situ kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cantik ya? Jadi maka diciptakan iblis dan golongan yang menjadi sebab tegaknya bentuk-bentuk penghambaan itu, serta dampak-dampaknya yang tidak diketahui bilangan hikmah dan manfaatnya. Antara yang ke-9 pula, penyebab tampaknya keajaiban kuasaan Allah SWT. Maksudnya apa?
Diciptakan makhluk yang menentang Rasulnya serta mendustakan dan memusuhi mereka, merupakan tanda sempurnanya kebesaran dan kekuasaan Allah Ta'ala, kerana akan menyebabkan lahirnya mukjizat yang menunjukkan kecermatan penciptaannya dan sangat disukai serta bermanfaat bagi para walinya. Misalnya mukjizat tongkat yang menjadi ular, tangan yang dimasukkan ke dalam kantung lalu keluar warna putih, Nabi Musa punya kan, terbelahnya lautan, dilemparnya Al-Khalil ke dalam api. Masih banyak lagi, dia kata kisah tadi, mukjizat lain dan bukti kekuasaan ilmu dan hikmahnya. Kerana itu harus ada sebab yang melahirkan semua itu. Sebab dia apa? Sebab syaitan tadi lah. Syaitan menentang, akhirnya berlaku penentangan, dan Allah Ta'ala zahirkan kekuasaan Allah melalui penentangan syaitan tadi. Nombor 10, mencipta makhluk dari api adalah tanda kekuasaan Allah Ta'ala. Dan tanda hikmahnya adalah bahawa unsur api terkadang di dalamnya satu yang membakar, satu yang angkuh dan satu yang merosak. Namun dalam juga terdapat penerangan dan cahaya. Maka dari api itu Allah menciptakan yang pertama dan kedua, sebagaimana diciptakan dari unsur bumi kebaikan dan keburukan, kemudahan, kesulitan, merah, hitam dan putih. Maka dengan diciptakan syaitan di tengah menampilkan semua kekuatan dan kekuasaan yang sangat luar biasa, dan sebagai bukti bahawa Allah Ta'ala itu ada laisa kamitslihi syai'un huwas samiul basir. Faham tak maksud dia? Kita tak faham? Kurang faham Maksudnya dengan Allah Ta'ala cipta iblis daripada api ni, itu tadi kuasa Allah Ta'ala. Siapa yang mampu mencipta makhluk daripada api? Dan daripada api tadi Allah Ta'ala menciptakan berbagai karakter daripada api tadi. Angkuh, sombong, merosakkan. Jadi itu karakter api tadi ada pada iblis. Sebab itulah sebenarnya iblis dia takwil. Masalah takwil Kan bila dia kata aku lebih baik daripada tanah, aku dicipta daripada api. Siapa yang kata api lebih baik daripada tanah? Quran kata, Allah Ta'ala kata. Dari mana tahu api lagi daripada tanah? Dia pakai akal di sini. Dia takwil. Ni bagi takwil. Ni masalah takwil. Lepas tu kisah iblis dan ini kata ajar kita kepada apa? Apa yang akal kamu rasa benda tu bagus, tak semestinya itu yang baik. Macam orang Melayu selalu sebut kan, apa salahnya? Baik. Tahlil ustaz apa salahnya? Kan baik. Maulid Nabi apa salahnya? Kan baik. Apa lagi? Sembahyang hadiah apa salahnya? Kan baik. Lagi? Berjanji kan baik, puji Nabi. Sebab akal dia nampak, sangkaan dia baik. Ini takwil, masalah takwil. Sebab tu kita kata, para ulama' salah Ibn Qayyim dan lain-lain, dia kata penyakit manusia yang paling besar ialah takwil. Yang diwarisi daripada iblis ialah takwil. Takwil maksud apa? Akal punya pemikiran. Dia takwilkan situasi itu dengan akal dia sendiri. Maka situ kata daripada zaman Nabi Adam tu, penyakit takwil tu ada. Ya? Nampak pada zaman Nabi Adam sendiri. Nampak takwilan dia bahawa dengan memakan buah tadi tu memberi kehidupan yang kekal. Takwil. Nampak tak? Zaman Nabi Nuh pula. Zaman Nabi Nuh, kita lihat orang itu dia menakwil bahawa orang yang bodoh-bodoh itu yang ikut Nabi Nuh ni semua orang yang bodoh. Takwil bahawa siapa yang ikut Nabi ni orang yang bodoh. Takwil lagi. Jalan sampai zaman Nabi Musa, Fir'aun takwil. Apa yang takwil Fir'aun? Dia rasa dia Tuhan. Takwil lagi, kefahaman yang salah. Itu kita tahu punca penyakit daripada dulu sampai sekarang. Zaman Nabi lagi banyak lah. Abu Lahab kata takkan tinggalkan, Abu Jahal kata takkan sembahan-sembahan yang banyak ni tak nak sembah. Rugilah kita. Kita ada banyak tempat boleh minta doa, satu je minta doa ke Allah Ta'ala saja. Nampak tak? Takwil. Zaman Nabi SAW, bila Nabi bahagi pada sebagian sahabat lebih harta dapat perang Hunain, maka dia kata berlakulah adil wahai Muhammad. Dia takwil bahawa Nabi tak adil. Zaman seterusnya pula Abu Bakar As-Siddiq, dia jadi Nabi palsu. Ada orang Nabi Nabi palsu. Takwil lagi ayat Quran. Zakat tak perlu bayar dekat Nabi sebab ayat Quran tu kata apa?
ambillah harta-harta mereka. Wahai Muhammad, ambillah harta mereka. Jadi takwil kan, yang boleh ambil hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Takwil lagi zaman Sayyidina Uthman, lagilah banyak takwil. Dia kata Uthman ni kronisma, apa takwil? Sama dia kata ini punca takwil. Apabila meletakkan akal lebih tinggi daripada nas, tak akal lagi tinggi daripada nas, maka itulah punca manusia ni tergelincir semenjak dari zaman dulu sampailah hingga kisah terbaru ni. Kasih Ahmad ni cerita cerita. Orang tanya Kasih Ahmad ni cerita lama lah, 86 dulu lah. Dah lama punya kisah, dah lama sesat dah. Mana-mana saya ceramah, ustaz komen Kasih Ahmad, kata orang tolak hadis secara jumlatan wahidah. Dia cara penolakan hadis ni ada banyak. Satu penolakan secara total, satu penolakan secara sebahagian. Penolakan secara total ni ulama sepakat bahawa siapa menolak hadis secara total jumlatan wahidah, maka dia hukum kafir, keluar daripada Islam. Cuma kita katalah kata Syekh Ahmad tu keluar daripada Islam, tu ulama'nya kerja dah, bukan kita. Cuma siapa beriktikad sedemikian, maka keluar daripada Islam. Tapi tak mustahil kena dia macam tu, sebab orang lain pergi takwil juga. Orang lain pergi takwil Nabi SAW ni macam Tuhan. Betul tak? Takwilan kepada nas-nas Al-Quran yang silap, Allah Ta'ala ni daripada cahaya, daripada nur, apa semua. Lalu dia menaikkan Nabi SAW pada martabat yang tak sepatutnya, pada martabat seorang Nabi. Maka takwil lagi. Takwil punca bid'ah ini timbul sebab bid'ah takwil timbul. Bid'ah Khawarij timbul sebab bid'ah apa? Bid'ah Syiah timbul. Bid'ah Khawarij timbul sebab tu muncul bid'ah Syiah. Bid'ah Qadariyah muncul bid'ah Jabriyah. Bid'ah Mu'tazilah keluar bid'ah Asy'ariyah. Nampak tak? Bid'ah bila lawan dengan bid'ah, takwil lawan dengan takwil, akhirnya semua melahirkan bid'ah belaka. Ini Allah Ta'ala jadikan Iblis nampakkan kita semua benda ni. Allah musta'an. Kita minta Allah Ta'ala bagi perlindungan dekat kita dari perkara tersebut. Panjang lagi lah bab ni semua. Dan seterusnya kita kata poin yang terakhir untuk kita habiskan tamaan kuliah ni, nombor 18 tu, nombor 4 tu. Kita baca sendiri lah yang lain tu. Okey. Allah suka menjadi tempat berlindung para walinya. Betul, kita inilah hikmah Allah Ta'ala. So kita baca a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Okey. Dalam masalah ini Ibn Qayyim berkata, di antara sifat kesempurnaan dan perbuatan yang terpuji adalah bahawa dia memiliki sifat dermawan, memberi, menganugerahkan, maka termasuk di dalamnya dia melindungi dan menolong. Kerana dia suka hambanya yang berlindung kepadanya. Merupakan kesempurnaan, sempurna sebuah kekuasaan adalah manakala para pendukung setia berlindung kepadanya. Betul tak? Lepas tu kita tengok gangster suka orang berlindung kat dia, tahu tak? Kan? Abang long kawasan, atau seumpama dengannya. Dia suka berlindung kat dia, bagi wang perlindungan, tahu tak? Tahu tak? Sebab dia nak orang berlindung bawah dia. Sebab itu tanda kekuasaan seorang tu. Betul tak? Tanda kekuasaan orang tu, tanda dia hebat kat kawasan tu. Kita masuk kawasan ni, kawasan apa? Kawasan Ruban ni. Macam tu je. Masuk Bukit Tungku ni, kawasan Ruban, jangan kacau. Jadi kita kata orang faham. Masuk Masjid Qurtubi, kawasan Raja, contohnya. Wallah, kita kata jadi itu macam kan? Rasa apa? Betul tak? Rasa hebat tak? Rasa hebat tak? Jadi kau ada masalah, kau call je aku. Apa rasa perasaan ni? Perasaan orang tadi. Rasa hebat lah. Allah Ta'ala begitu. Allah Ta'ala Jalla wa'ala, Allah Ta'ala lebih tinggi daripada perkara tersebut. Allah Ta'ala suka hamba je minta lindungkan dia daripada orang yang jahat tadi. Betul. Ahmad bin Husain Al-Kindi. Al-Kindi ni penyair, bukannya ulama apa sebenarnya, penyair. Wahai zat yang pengharapanku ku adukan kepadanya, dan yang aku berlindung kepadanya atas kekhawatiranku. Tidak ada manusia yang dapat merapatkan tulang yang engkau pecahkan dan memecahkan tulang yang engkau rapatkan. Maksudnya saya berlindung kepada Allah SWT. Seandainya hal itu diucapkan terhadap Rabbnya, nescaya dia lebih senang dari makhluk yang mendapatkan kedudukan seperti itu. Yang dimasukkan adalah bahawa sang raja diraja, Malikul Muluk, Al-Malikul Mulk,
menyukai hamba-Nya yang kembali dan berlindung kepadanya, sebagaimana Dia telah merintahkan Rasul-Nya lebih dari sekali dalam kitab-Nya untuk berlindung kepadanya dari syaitan yang terkutuk. Dengan demikian akan tampaklah kesempurnaan nikmat-Nya saat melindungi makhluk dari gangguan musuhnya. Dan bila kita, contohnya, kita dulu jahil, lepas kita mengaji, kita tahu yang orang tu buat tu sebenarnya memang perkara yang boleh merosakkan akidah dia. Ya, lalu kita minta, ya Allah, Tuhanku, tolonglah aku, ya Allah, janganlah aku jadi macam dia. Kalau Allah Ta'ala selamatkan kita, apa perasaan hamba kat situ? Ya Allah, kalau aku jatuh kat dia lah, apalah jadi, ya Allah. Nampak tak? Kat situ perasaan tu yang Allah Ta'ala nak. Rasa bahawa hamba ni sangat memerlukan dia dalam menghadapi segala benda bentuk cabaran dekat dunia ni. Orang musyrikin, orang kafir, dia tak ada perasaan ni. Dia semuanya perasaan dia kembali kepada diri dia. Diri dia, I and I. Semua dia. Sebab aku pandai, sebab aku ni. Sebab itulah menyebabkan dia rasa diri dia tekanan. Bila tak dapat menghadapi tadi, dia hadapi tekanan diri dia. Dia stres. Bila stres, dia hilangkan stres dengan melalui cara yang tak betul. Dia duduk bawah ni, kan? Dia stres, dia minum bawah ni, minum apa semua. Sebab dia tak ada tempat nak berlindung, nak hilangkan rasa, nak mengadu segala rasa hati dia tadi. Jadi Allah Ta'ala jadikan ni antara tempat supaya hamba-hamba yang saleh tadi ada di tempat ketika Allah Ta'ala, bantulah aku ya Allah menghadapi kesusahan ni. Lepas tu kita kata orang yang lagi kuat bekerja untuk Islam, lagi kuat menentang syaitan, lagi kuat lagi dia kena kembali kepada Allah SWT. Lagi perasaan dia kembali kepada Allah tu lagi kuat berbanding orang yang tak kembali kepada Allah. Maka tidaklah perlindungan dan pembelaannya tersebut nikmat yang sedikit darjatnya. Allah suka menyempurnakan nikmatnya kepada hamba yang beriman dan memperlihatkan pertolongannya kepada musuh-musuhnya dan perlindungan serta pembelaan dalam mereka. Kita baca nasihat hadis kan, ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah Ta'ala jaga kamu. Jaga tu maksudnya apa? Kata Ibn Rajab Al-Hambali, penjagaan Allah ni ada dua jenis. Satu penjagaan dari segi fizikal, satu penjagaan dari segi agamanya. Penjagaan dari segi fizikal maksud Allah Ta'ala jauhkan dia daripada penyakit, Allah Ta'ala jaga badan dia sihat. Satu kata ulama salaf, dia kata umur dah 80 tahun, 90 tahun, dia kata apa? Inilah jasad yang kami telah jaganya pada ketika kami muda dahulu daripada buat maksiat, dan sekarang Allah Ta'ala telah menjaganya daripada perkara-perkara yang tak elok. Itu dia kata. Dan itu penjagaan yang pertama, itu penjagaan dari segi fizikal. Allah Ta'ala tolak kita daripada benda yang tak elok. Tapi penjagaan yang lebih penting adalah penjagaan Allah Ta'ala dari segi agama tu. Allah Ta'ala jauhkan kita daripada syirik, jauhkan kita daripada bid'ah, jauhkan kita daripada maksiat, jauhkan kita daripada akhlak yang buruk, jauhkan kita daripada mengikut hawa nafsu, jauhkan daripada kita itu benda yang kita nak jaga. Jadi benda ni takkan ada tanpa kembali kepada Allah SWT, berlindung kepada Allah Ta'ala. Betapa agungnya nikmat tersebut yang dengannya kegembiraan dan kenikmatannya menjadi sempurna. Tapi sebab kita ni tak buat, tak rasa nikmat. Nikmat sebenarnya bila ada maksiat, lepas tu kita dapat tolak, lepas tu kita tak suka maksiat tu, satu nikmat tu. Berbanding orang yang bila dia hadapi maksiat tu dia terbuat, lepas dia buat tu dia rasa menyesal, dia rasa diri dia tak tenang, kemudian menyesal, lepas tu dia buat balik, rasa diri menyesal, diri dia tak pernah rasa tenteram. Banyak orang yang dah buat maksiat, dia ada maksiat terbentang depan mata dia, kemudian dia tolak, dia lepas, kata Alhamdulillah, lega. Sebab itulah kata Ibn Qayyim, orang yang buat maksiat ni sentiasa dipenjarakan dengan maksiat. Setengah orang dia ada maksiat, dia sentiasa dia terikat, dia nak buat maksiat tu, dia terikat dengan maksiat. Contohnya isyak rukuk lah, contohnya isyak rukuk kan 12 malam tak dapat rukuk, macam mana dia? Kan? Pergi 7-Eleven 2 pagi, 7-Eleven tu. Kenikmatan, bila dapat tu nikmat. Lepas tu, bila tak dapat balik, dia akan rasa gelisah, tak sedap badan, apa semua. Itu contohnya. Betul tak maksiat? Maksiat ialah belenggu kepada makhluk. Tak ada benda yang membelenggu makhluk lebih daripada maksiat. Sebab itulah orang yang bebas daripada maksiat adalah orang yang bebas sebenarnya, orang yang menjadi hamba yang bebas. Wallahu a'lam bissawab. Tidaklah ada sesuatu di dalamnya kecuali terkandung hikmah yang sulit diketahui setiap orang yang mencarinya. Kemudian dia kata hikmah Allah Ta'ala biarkan iblis sampai hari kiamat lah, samalah lebih kurang. Kata contoh sini, ujian bagi seorang hamba sebagai balasan atas amal salih yang telah lalu, sebagai
tangguhan baginya agar semakin bertambah dosanya. Na'udzubillah ni. Nombor 3 tu sebagai tangguhan baginya agar semakin bertambah dosanya, bagi orang maksiat lah. Okay. Kemudian iblis dibiarkan agar menjadi pemimpin kaum derhaka, supaya sentiasa kita tahu ini adalah orang yang derhaka. Kemudian seterusnya kalau kita baca buku lagi, sampai kapan, sampai bila syaitan dapat mewujudkan keinginan tersebut hati-hati manusia. Sampai bila syaitan boleh menyebabkan hati manusia ini sasa nak ikut dia. Sampai bila? Kalau kita tanya soalan, sampai bila lah syaitan ni nak buat kerja dia? Orang yang mengamati perjalanan kehidupan manusia akan terkesima dengan kesesatan manusia dan bagaimana mereka mendustakan para rasul dan kitabnya, serta mengingkari dan mempersekutukan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, wa ma aktsarun nasi walau harasta bi mu'minin, dan sebagian besar manusia tidak akan beriman walaupun kamu sangat menginginkannya. Nampak tak ayat kata apa? Sebagian besar manusia tidak akan beriman walaupun kamu sangat menginginkannya. Maksudnya sebagian besar, yang maksudnya sebagian besar ikut betul ke ikut jahat? Ikut jahat, jadi jangan ikut majoriti. 6 billion people. 6 billion people lawan apa? 1 juta, 5 juta, 10 juta di sunnah. Kerana itu mereka layak mendapat murka Allah. Thumma arsalna rusulana tatra kullama jaa ummatan rasuluha kadzabuh fattaba'na ba'dahum ba'dha wa ja'alnahum ahadith fabu'dan liqaumin la yu'minun. Jadi dia kata, kemudian kami utuskan pada setiap umat itu rasul-rasul yang kami berturut-turut. Tiap-tiap seorang rasul datang kepada umatnya, umat itu mendustakannya. Maka kami perikutkan supaya mereka dengan sebagian yang lain, dan kami jadikan mereka buah tutur manusia. Nampak tak? Itu poin dia ayat ni. Mahalu syahid ayat ni ialah kami jadikan mereka itu buah tutur manusia. Maksudnya Allah Ta'ala jadikan syaitan ni kekal sampai hari kiamat, supaya sentiasa ada pengikut-pengikut bagi syaitan. Kemudian bila kaum tu dah habis, kaum tersebut akan menjadi contoh kepada kaum yang selepasnya. Sebab ini contoh orang perangai macam ni, ini contoh orang mendustakan Rasul, ini contoh orang yang liwat, ini contoh orang yang menipu dalam pertimbangan, ini contoh orang yang buat bid'ah, ini contoh orang yang, nampak tak? Allah Ta'ala sentiasa jadikan itu hikmah. Tu antara hikmah Allah Ta'ala jadikan iblis kekal sampai hari kiamat, supaya sentiasa ada contoh-contoh yang baru untuk manusia ambil pengajaran. Wallahu a'lam bissawab. Jadi yang terakhir sekali, jangan terpedaya dengan banyaknya orang yang sesat. Itu poin yang paling penting lah. Ni ikut orang ramai. Ini semua anak-anak muda ni, tengok ikut kawan. Ni form apa ni? Dah mesti lah form 3. Form 3 ni waktu yang memang bertembung ni, antara ikut member ke ikut betul tak? Betul. Macam kita masa form 3 dulu lah, betul tak? Macam kita terbaik form 3 tu. Macam kita form 3 dulu lah. Nanti nak ikut, nak pergi fly ke tak nak fly? Orang asrama lah kan? Kalau fly macam best je fly tu. Contohnya lah. Kat sini kita kata, jangan terpedaya dengan orang. Kita alhamdulillah Allah Ta'ala telah selamatkan kita. Berapa ramai orang Allah Ta'ala selamatkan. Bukan sebab kita ni bagus, tak. Kita tengok masa sekolah kita kan, betapa ramai yang dulu masa sekolah AJK dakwah ke tak? Sekarang ni jadi main yang dekat disco tu. Apa tu? DJ MC. Betul lah. Saya bukan reka ni. Saya sekolah agama, sekolah dekat Semak Labu dengan Semak Semakal. Dulu masa kita dulu nakal, esok okok lah, apalah. Kau ni apalah, bawa form 3 dah esok okok lah, apalah semua. Kata kau nak jadi apa, yang neraka ke apa. Relax lah mak. Kata kau janganlah poyo-poyo sangat masa tu kan. Dia dulu nasihat kita. Tapi sekarang ni tu dia yang kata main DJ tu. Dia yang Disc jockey. kan nak bila bukan dia kata apa kita ni Allah Ta'ala bagi hidayah pada siapa yang dia kehendaki. Nauzubillah min zalik. Nauzubillah min zalik. Seorang yang berakal dan cerdas hendaknya tidak tertipu dengan banyaknya orang yang sesat. Jumlah yang banyak bukan ukuran dalam timbangan Allah. Jangan ustaz banyak orang buat ustaz. Orang yang buat juga cukur-cukur jambul ni. Tak boleh buat pula. Banyak ustaz buat, banyak juga banyak. Penting banyak, bukan ustaz banyak. Sebab ada ustaz tak buat. Sebab ada ustaz tak buat.
Jadi poin dia bukan ustaz. Kalau ustaz tu buat, banyak ustaz buat. Banyak bukan ustaz. Sebab ada ustaz yang tak buat. Kalau hujah dia ustaz, sebab ada ustaz yang tak buat. Jadi hujah dia apa? Banyak. Kalau yang buruk ustaz Jadi tetapi yang menjadi ukuran adalah kebenaran walaupun pengikutnya sedikit. Hendaklah anda menjadi pengikut kebenaran yang redha kepada Allah dengan sebagai Rabbnya, Islam sebagai agama dan Muhammad sebagai Rasul. Masa redha pada Allah sebagai Rabb, dia tak buat syirik. Islam sebagai agama, dia tak ikut jalan lain lah, ikut jalan Islam. Dan Muhammad sebagai Rasul, tak ikut jalan lain lah, melainkan jalan Nabi Muhammad SAW. Kadang orang ucapkan benda ni tak faham. Dia baca tak bagi raditu billahi rabba bil Islam bidina wa Muhammad SAW Nabi wa Rasulah. Aku redha bahawa Allah Ta'ala itu sebagai Rabb. Kalau redha sebagai Rabb, kenapa kau pergi bermadat-madat dengan makhluk yang lain? Madat ya Rasulullah kalau Allah Ta'ala itu Rabb. Kalau Islam tu sebagai agama, kenapa kau nak ambil cara lain? Cara komunisme, cara ni semua demokrasi, memperjuangkan demokrasi. Kita ni berjuang demokrasi benda itu dengan Islam. Dia seorang pemimpin yang demokrat, Muslim demokrat. Benda ni, seorang Muslim ni tidak akan jadi demokrat. Muslim ni akan jadi orang Muslim. Yang cukuplah dekat tu masuk politik ni Dan Muhammad sebagai Rasul, maksudnya Muhammad hanyalah sebagai contoh dan panutan kita, ikutan kita. Jadi tak perlu kita ikut cara lain. Tok Syekh A, Tok Syekh B, Fulah, Wali A, Wali B, Wali band, Wali apa semua. Tak perlu ikut semua ni. Kalau kamu rasa Muhammad tu Rasul, kenapa nak ikut cara lain? Mana Muhammad Rasulullah? Itu yang kita pelik kadang ustaz je. Ustaz boleh tak baca Yasin 3 kali malam ni Syaban? Kita kata kaedahnya Yasin tu betul. Biasa kau jawab kat masjid ni, jawab elak sikit. Baca Yasin tu tak ada masalah, baca Quran. Tapi buat 3 kali pada malam Syaban tu Nabi tak buat. Dah penat ustaz tu Quran, pompang lepas tu jadi kesimpulan ustaz boleh buat ke tak boleh buat ustaz? Naklah ustaz cerita tadi sunnah Nabi perlu ikut, para sahabat dulu ikut Nabi apa semua, dia tak faham. Dia tak faham lah. Mungkin lepas apa, tak makan malam dengan apa, dia dah bagi dah. Para sahabat ikut Nabi buat, Nabi tak buat. Tak dapat arahan, tak buat. Dapat arahan, buat. Tu lepas dah habis ustaz dah selamat. Jadi ustaz boleh buat ke tak boleh buat? Itu okey lagi. Jangan, maksudnya boleh lah ustaz buat ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Penat kita cerita tadi, kesimpulan dia salah. Jadi kat situ dia kata, sebab dia tak faham Muhammadur Rasulullah. Kalau faham Muhammadur Rasulullah, Nabi tak buat dah. Sebab sunnah ni ada 2 sunnah. Sunnah apa? Satu sunnah buat, satu sunnah tinggal. Satu sunnah fi'aliyah, satu sunnah tarkiyah. Faham tak? Sunnah fi'aliyah, sunnah tarkiyah. Sunnah fi'aliyah ni Nabi buat, yang kita buat. Sunnah tarkiyah, apa yang Nabi tak buat, itu kita tak buat. Apa contohnya? Sunnah fi'liyah semua tahu. Semua tahu, makruf lah kan, makan tangan kanan apa semua. Sunnah tarkiyah. Tanya. Sunnah tarkiyah. Tak tahu sunnah tarkiyah. Ada. Makan tangan kiri. Tidak makan dengan tangan kiri. Tarkiyah adalah larangannya. Nabi sebut tu sunnah fi'liyah juga. Sunnah tarkiyah yang Nabi tak buat, Nabi tinggalkan tu, kita pun tinggalkan. Nabi tinggalkan makan pagi kita ke nak pergi semayang raya haji, betul tak? Itu meninggalkan tak? Jadi saya meninggalkan makan untuk pergi semayang. Jadi itu sunnah tak? Nampak dia tak buat apa pun perbuatan juga. Tak buat apa itu satu perbuatan. Orang kata taklah, kalau sebab ada kaedah ahli bid'ah kata apa yang Nabi tak buat, maka hukum dia tak ada hukum. Faham tak? Apa yang Nabi tak buat tak ada hukum. Ini sampai buat satu seminar kat UAE, kaedah ni, iaitu apa yang Nabi tak buat maka tak ada hukum padanya. Jadi nak buat ke tak buat suka hati, boleh lepas tu nak buat ke tak buat. Kita katakan tidak, apa yang Nabi tinggalkan itu adalah satu perbuatan. Apa dalilnya? Allah Ta'ala kata apa? Satu ayat yang menunjukkan bahawa tak buat apa-apa pun satu perbuatan. Meninggalkan sesuatu perbuatan itu adalah satu perbuatan.
Faham tak saya cakap ni? Allah ya? Sekarang saya mengajar. Lepas tu saya tak mengajar, saya duduk diam. Tak mengajar tu satu perbuatan tak? Perbuatan lah, betul tak? Do nothing tu is an action. Cakap putih lah. Faham tak? Ya? Nampak tak? Jadi Allah Ta'ala sebut, Allah Ta'ala kata lu innal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Daud wa Isa bin Maryam dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Jadi laknatnya Bani Israel atas lisan Daud dan Nabi Sulaiman, kerana mereka itu, dan Isa bin Maryam, kerana mereka itu melampau. Mereka ini la yatanahawna an munkarin fa'aluh. Mereka ini tidak mencegah kemungkaran yang kaum mereka lakukan. Tidak mencegah, maksudnya tak buat kan, betul tak? Tak buat kan? Allah Ta'ala tutup ayat tu apa? Labi'sa ma kanu yaf'alun. Sungguh buruklah atas apa yang mereka lakukan. Apa yang mereka lakukan? Mereka tak lakukan apa-apa. Jadi tak mencegah, tak lakukan perbuatan mencegah itu adalah satu perbuatan. Kat situ lah ulama kita ambil dalil bahawa tak buat itu, Nabi tak buat itu juga adalah satu sunnah. Yang kita, kalau Nabi tinggalkan, kita pun tinggalkan. Betul lepas solat Nabi tinggalkan berzikir, buat lepas sembahyang. Meninggalkan doa berjemaah bersama-sama lepas sembahyang. Dan meninggalkan, Nabi tak nak buat tahlil. Jadi sunnahnya tak buat tahlil. Faham ke ni? Janganlah terpedaya dengan ramai orang ni ikut dia. Patah balik kat poin sini tadi lah. Kita tahlil pula kat sini. Sebab ramai yang buat. Maka saya tahlil ni banyak lagi lah. Benda lain, benda maksiat lain, apa semua ramai buat. Cukur jambu, apa semua bidah-bidah lain, apa dah. Yang kedua ada juga kaul sebahagian ulama', satu dua ulama'. Tapi kata itu pendapat yang lemah. Ibn Taimiyah kata ada talqin. Tapi kita bukan Taimiyin, kata guru kami dulu. Walaupun kita baca banyak buku Ibn Taimiyah, tapi kita bukan Taimiyin. Kita bukan mazhab Taimiyin. Kita mazhab Muhammadi. Kita ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bukan Taimiyin, kita Muhammadiyin. Jadi kita kat sini kita patah balik. Nak sebut tadi, jangan ikut ramai orang. Ramai orang pergi ramai-ramai setiap hari suka berpesta-pesta. Kita bukan suka pesta-pesta. Itu saya ikut ramai-ramai. Orang ramai hujung minggu ni mesti pergi orang utama. Tu saya ikut orang yang pergi orang utama hujung minggu. Orang ramai suka hujung minggu pergi pergi tengok IKEA kan. Tu kalau pergi hujung minggu IKEA tak nampak seberabut, nampak orang je tak? Apa berabut yang korang tengok ni orang ya, Pak. Jadi tak siapa pergi hujung minggu, pergi hari Isnin. Dapat tak ada orang, apa dia tengok berabut. Saya bukan tak boleh pergi IKEA. Saya kata kalau ikut orang ramai, faedah dia tak banyak, tak ada faedah. Ma yuna aktsar billahi illa wa hum musyrikun. Itu banyaknya adalah binasa. Saya kias sekarang IKEA tu, bukan saya tak kasi pergi IKEA Pergilah IKEA nak beli kelabut, kerusi kena ada, apa semua nak pergi Tesco. Tak boleh pergi Tesco ustaz maksudnya? Tak, maksud saya kalau kita pergi waktu orang ramai, manfaat dia kurang, betul tak? Susah beratur panjang, Allah nak ke Tesco tu panjang gila beratur, setengah jam nak beratur. Faedah dia. Betul juga kalau kita beragama ni, kita ikut orang ramai, panjang juga beratur akhirat nanti nak kena hisap. Kita ambil jalan orang yang tak kena hisap tu, 70,000 jalan tak kena hisap. La yastarqun la yatawun la yatawun wa ala rabbihim tawakkalun. Semua jalan Nabi SAW. Saya bagi kiasan yang saya tak faham. Mereka mengenali syaitan dan para pengikutnya sehingga memeranginya dengan dalil. Ini last kelas itu panjang sikit. Dengan dalil dan bukti pedang dan tombak, dan sebelum itu dengan berlindung kepada Allah dan berpegang teguh kepada agamanya. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kaffah. Masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan. Jangan Islam solat je, atau Islam ekonomi je, atau Islam bab hudud je, tak jadi. Bab akidah tak jaga. Jangan pula Islam bab ekonomi je, bab pengurusan Islam je, tapi bab akidah, bab maksiat tak jaga. Tak ada kena-mengena antara hidup dan mati lah. Dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Fa in zalatum min ba'di ma ja'atkumul bayyinat fa'lamu anna Allah azizun hakim. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata, tapi jika kamu menyimpang dari jalan Allah sesudah datang kepadamu bukti-bukti kebenaran, maka ketahuilah bahawa Allah Ta'ala Maha Perkasa lagi Maha
bijaksana. Kita mohon kepada Allah dengan kemuliaan dan kemurahannya agar menjadikan kita golongan orang yang masuk ke dalam Islam secara keseluruhan. Selawat dan salam kepada hamba dan rasulnya Muhammad, juga para keluarga serta para sahabatnya. Maka khatamlah kitab kita yang ketiga ini, Alamul Jin wa Syayatin. Barakallahu fikum. Minggu depan kita stop dulu lah, cuti semester lah tu. Dr. Isam boleh cuti, saya tak ada cuti semester kan. Kita cuti semester, minggu depan tak ada kelas. Persediaan untuk kelas yang akan datang, termasuk kitab yang ke-4, iaitu kitab Messenger ke kitab? Messenger. Okey, beriman kepada para anbiya. Okey, bab ni kita akan tengok macam mana iman kita kepada para anbiya, kaedah-kaedahnya. Adakah kita hanya bab anbiya ni baca cerita dia naik kapal, tak naik kapal kan? Apa kaedahnya, bagaimana para anbiya ni perjuangan dia, dan juga apakah jis setiap dakwah setiap para anbiya tadi. Jadi insya-Allah yang keempat, jadi boleh dapat kitabnya di tempat yang Allah corner dan seumpama dengannya. Wallahu ta'ala alam bisawab.